Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Ya, tuan-tuan dan puan, adakah pandangan berbeza itu satu kesalahan? Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Wako channel dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang dan jom kita tengok berita yang gempar ini sekarang juga. Ya, berita dari Malaysia kini. Isu buku Thomas, berbeza pandangan bukan kesalahan, kata Rafidah Aziz. Jom kita tengok. Wow. Memiliki pandangan yang berbeza daripada yang digambarkan dalam buku memo yang diterbitkan bukan alasan untuk mengharamkan buku itu, kata bekas Menteri Rafidah Aziz. Membidas pihak yang menggesa agar buku memo bekas Peguam Negara Tommy Thomas diharamkan, Rafidah berkata, sikap tidak bertoleransi kerana tidak bersetuju dengan pandangan berbeza merupakan sesuatu yang membimbangkan di Malaysia. Penting untuk diingat bahawa setiap orang yang menulis memo peribadinya tidak boleh dipaksa untuk melihat sesuatu dari sudut pandang pembaca, penganalisis atau pengulas. Seseorang tidak seharusnya menghukum penulis hanya kerana tidak menyukai mesej itu kerana berbeza dengan pandangan atau persepsi mereka, katanya. Sambil menyorot sesuatu, kejadian akan sentiasa mengundang berbagai perspektif. Dikenali sebagai pemimpin lantang, Rafidah mengatakan dia mungkin tidak bersetuju dengan Thomas mengenai perkara-perkara tertentu, tetapi itu tidak memberikan sesiapa pun hak untuk mengharapkan buku itu. Ini adalah trend yang membimbangkan ketika tidak ada ruang untuk perbezaan pendapat dan kepelbagaian pandangan, katanya dalam catatan di Facebook hari ini. Tetapi pada masa sama, tidak ada yang mengambil tindakan terhadap beberapa kesalahan dan salah tafsiran fakta oleh beberapa orang, walaupun ia telah menjadi tular di media sosial, tambah Rafidah. Sejak diterbitkan bulan lalu, memo Thomas yang berjudul My Story Justice in the Wilderness mengundang sejumlah laporan polis, ancaman tindakan undang-undang dan siasatan Kementerian Dalam Negeri yang boleh membawa kepada pengharaman buku itu. Salinan fizikal buku itu yang diedarkan oleh penerbit bebas Gerak Budaya habis terjual dalam beberapa hari selepas penerbitannya. Sebahagian besar reaksi bagaimanapun didasarkan pada versi digital yang dibocorkan dalam talian yang telah banyak dikongsi selain dari laporan berita berdasarkan kandungannya. Tidakkah orang yang bersoal tentang autobiografi Member Tommy menyedari ada banyak yang bersetuju dengan pemerhatian Tommy mengenai apa yang dia tahu? Atau adakah kita hanya ingin mempunyai memori yang menghiasi sesuatu, mempermanis perkara yang pahit, menafikan yang jelas dan hanya mengambil jalan selamat, katanya. Peristiwa bersejarah tidak dapat disangkal lagi. Setiap daripada kita pasti akan mempunyai tafsiran kita sendiri untuk setiap peristiwa, terutama dari perspektif politik. Tetapi itu bukan kesalahan, kata Rafidah. Rafidah yang sedang menyiapkan memorinya sendiri mengingatkan agar pembaca tidak hanya mengharapkan pandangan baik-baik mengenai peristiwa atau individu yang akan disebutkan. Tidak ada yang dibenarkan memberikan panduan kepada saya ketika saya menulis memori saya. Saya tahu apa yang berlaku, apa yang dikatakan dan terpulang kepada saya untuk menyebut nama atau tidak. Itu terpulang kepada saya. Tidak ada political correctness dalam meletakkan pen ke kertas untuk mengaitkan memori seseorang, katanya.
Thomas yang bertugas sebagai peguam negara dari bulan Jun tahun 2018 hingga Februari tahun lalu mencetuskan kontroversi kerana bukunya setebal 500 halaman yang diterbitkan pada 30 Januari didakwa memberi gambaran salah dan menghina Jabatan Peguam Negara. Di antara pengkritik Thomas yang telah mengajukan tuntutan undang-undang termasuk bekas Perdana Menteri Najib Razak yang membicarakan bab yang dihaskan untuk skandal pembunuhan warga negara Autan Tuya Syaribu yang dikaitkan dengannya dan isterinya Rosma Mansor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CID Bukit Aman, Huzir Muhammad sebelumnya mengatakan bahawa polis telah menerima sebanyak 134 laporan di seluruh negara mengenai buku itu. Sementara peguam Thomas Sanjit Kaudio mengatakan bahawa anak guamnya berjanji untuk memberi kerjasama penuh dengan semua proses yang sedang berjalan. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan semasa politik di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huako Channel. Subscribe sekarang? Ya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.